penggubalan dasar luar. Okey, tadi faktor penggubalan. Tadi kita kata tadi apa tadi ni? Asas matlamat. Gapo matlamat kita buat dasar luar ni? Ada 5 matlamat. Kemudian kita tengok sini apa faktor-faktor pula? Kita tengok kepada faktor yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia. Ada 4 semuanya. Yang pertama ialah ikatan sejarah. Okey, yang kedua keperluan nasional. Gapo dia keperluan nasional tadi? Tadi dia kata tadi kan ada perkataan nasional tadi. Kepentingan nasional tadi dalam matlamat tadi. Dan juga kepimpinan dan juga persekitaran luar. Kita tengok sesa. Okey, ikatan sejarah. Okey. Nilai sejarah dia kata yang dilalui merupakan dasar luar yang digubal berdasarkan adanya ikatan sejarah. Nak royaknya kita buat dasar ni faktor yang pertama ialah faktor ikatan sejarah yang berlaku antara negara kita dengan negara lain. Maksudnya kita ada ikatan dah. Maksudnya kita panggil gapo ni awak? Kalau kita saing kita saing lama dah dengan dia. Contohnya awak dengan cikgu baru, tapi kalau awak dengan cikgu awak, cikgu siapa? Cikgu Sarah, awak dah lama dah dari tingkatan 1 mungkin. Tapi dengan cikgu baru. Jadi ikatan sejarah tu, nak royak gitu, lama dah. Okey. Contoh, ikatan sejarah dan budaya dengan negara serantau seperti Singapura, Indonesia dan Brunei. Filipina, Thailand, Burma. Okey, termasuk juga China dan India. Kita memang ada hubungan yang rapat zaman dulu lagi dengan negara-negara yang disebutkan ini. Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand, Burma. Ini semua negara-negara serantau. Kita berdagang dengan mereka daripada dulu lagi. Begitu juga dengan China dan India. China, macam kita belajar saat ni kan, zaman Melaka dulu lagi kita saidah dengan kerajaan China. Zaman Melaka dulu lagi, India sudah datang berdagang ke negara kita. Royaknya kita saing lama dah. Jadi, hubungan kita dengan negara-negara ini sangat rapat. Rapat awak. Best friend forever dah ni kira ni. Kali dengan cikgu ni friend. Ini best friend forever. Sebab apa? Lama dah saing. Zaman Melaka dulu, malah sebelum zaman Melaka lagi. Sudah saing. Okey, zaman Melaka dulu kan, tak payah ceritalah bagaimana dengan Singapura, Indonesia. Okey, bahasa pun nak seirah-seirah ya kita ni. Kalau kita pergi Indonesia, boleh lagi kecek. Betul tak? Okey, begitu juga dengan Malaysia, dengan Arab Saudi, Mesir, Yaman, Turki. Yang puak-puak ni berlaku ikatan keagamaan. Ya dulu lagi juga. Mereka datang berdagang, bawa syekh-syekh. Okey, kemudian mereka menyebarkan agama Islam. Sambil berdagang, sambil menyebarkan agama Islam. Jadi hubungannya berlaku ni juga lama dah. Okey, dan yang terakhir, selepas capai kemerdekaan, kita pun masuk pula pertubuhan Commonwealth. Okey, siapa tahu gapo masuk negara Commonwealth? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Negara yang dijajah oleh British. Okey, siapa nak jawab? Okey, terima kasih Syakir. Negara yang dijajah oleh British. Negara bekas negara-negara yang dijajah oleh British. Jadi, kita kan dijajah oleh British. Bila British dah balik, kita jadilah negara bekas dijajah oleh British. Dan kita pun joinlah Commonwealth. Sebab Commonwealth ni adalah khusus untuk negara-negara yang telah dijajah oleh British. Ada sukan Commonwealth, ada macam-macam pula. Untuk merapatkan lagi ikatan kita dengan sesama negara yang dijajah oleh British. Macam tu deh. Jadi ikatan sejarah. Faham ke tak ikatan sejarah ni? Boleh faham? Okey, boleh faham ikatan sejarah? Boleh tu. Boleh. Okey, yang kedua. Dalam periksa disukalah tu behon ni. Faktor-faktor yang menyebabkan sejarah ingat best friend forever. Siapa? Singapura, India, China, Indonesia. Macam tu. Okey. Kalau zaman British, Commonwealth.
Kalau negara Islam, ingat Arab. Syekh ke tadi gambar. Okey, keperluan nasional. Kenapa? Faktor apa yang menyebabkan dasar luar ni? Adalah faktor keperluan nasional. Gapo keperluan nasional? Iaitu memberi keutamaan kepada negara dah. Memberi keutamaan kepada negara. Beri keutamaan. Kenapa kita nak ada hubungan luar ni? Faktor apa? Faktor untuk keutamaan dan kepentingan negara kita. Kalau kita kata kepentingan negara ni, termasuk semua lah, termasuk kita sebagai rakyat, termasuklah semua sekali. Okey? Kepentingan negara diberi perhatian utama. Kepentingan kita nak mengadakan hubungan luar ni, kita beri perhatian utama kepada kepentingan negara kita. Gapo yang paling penting? Iaitu menjaga kedaulatan mahupun dasar yang menguntungkan negara. Gapo paling penting? Kita nak negara kita kekal merdeka. Itu keperluan nasional yang pertama. Kalau negara kita kena serekot kan? Tak ada dah lah. Hancur semua. Tak ada dah. Tak payah cerita pasal kedaulatan. Tamat dah. Jadi keperluan nasional yang paling penting sekali ialah menjaga kedaulatan. Dan yang kedua, buatlah dasar yang menguntungkan negara. Tadi kita bersaing dengan orang tu, kita saing orang ni. Kita adakan hubungan perdagangan. Gapo? Sebab kita nak menguntungkan negara kita. Okey, kalau negara kita berdaulat, untung juga orang panggil. Untung ni luas juga untung negara kita. Tidak disegai pun untung negara kita kaya sebab aktiviti perdagangan. Pun untung juga. Jadi awak tengok, keperluan nasional yang kedaulatan itu yang penting. Bila negara kita berdaulat, barulah kita boleh buat pelbagai aktiviti yang lain. Okey, yang ketiga, kedudukan yang strategik menjadi perkiraan utama membentuk dasar luar dengan negara serantau. Okey, kedudukan yang strategik. Kedudukan strategik ni menjadi perkiraan utama. Okey, kita fikir apa? Kedudukan yang strategik ni perkiraan utama. Dalam kita nak membentuk dasar luar kita dengan negara serantau. Kedudukan yang strategik. Kita ambil kira tu kedudukan yang strategik. Bagaimana kita, bagaimana juga dengan negara-negara luar tadi. Hubungan kita tadi. Jadi dengan ada hubungan baik dengan negara luar ini membolehkan Malaysia jaga kebajikan rakyat Malaysia. Okey? Kita boleh jaga kebajikan rakyat kita yang berada di luar negara sekiranya diperlukan. Okey, biasa kita tengok di negara-negara luar, kita letak siapa di sana untuk jaga ke rakyat kita. Kita panggil gapo? Kita panggil gapo? Kita panggil kedutaan. Terima kasih Aida deh. Okey, kita panggil kedutaan. Kalau kita sayang dengan dia, boleh kita ada hubungan tadi, tak bolehlah kita nak letak rumah kecil kita situ nak jaga ke rakyat kita. Jadi, bila kita ada hubungan yang baik, kita ada kedutaan di sana, kebajikan rakyat kita di sana akan terjaga. Okey, sekira diperlukan akan terjaga. Okey, dan yang terakhir, kepentingan ekonomi dan keamanan menyebabkan Malaysia mengamalkan dasar luar yang bebas. Okey, menyebabkan Malaysia mengamalkan dasar luar yang bebas dan berkecuali serta menjalinkan hubungan dengan negara tanpa mengira ideologi. Ini bermula pada zaman pemerintahan siapa? Cikgu ayat tadi. Yang bebas tadi, yang bebas dan berkecuali. Bermula pada zaman pemerintahan siapa? Perdana Menteri yang kedua. Okey, bagus. Nampak dia takat. Lepas ni mesti boleh jawab soalan cikgu. Okey dah. Bermula pada Perdana Menteri yang kedua, bebas dan berkecuali serta menjalinkan hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Tak kira lah ideologi awak tu apa. Awak komunis, beres. Awak pro barat, beres. Awak apa ideologi. Tak kisah janji. Kita ada hubungan yang baik. Semua sekali. Tak kira ideologi. Ideologi tu awak punya ideologi. Kita nak saing sahaja. Untuk kedaulatan negara kita. Okey, untuk menguntungkan negara kita. Contohlah, cikgu tanya awak soalan senin. Contoh awak bagi satu negara yang mempunyai ideologi komunis. Negara mana? Besar sekali di dunia ni. Siapa nak jawab? Amerika Syarikat.
Amerika Syarikat. Jepun. Apa? Jepun. Korea Utara. Korea Utara. Korea Utara ke Korea Selatan Korea Utara. Okey, Korea Utara dah. Okey, Korea Utara salah satunya. Okey. Salah satu lagi, jiran sebelah-sebelah dia tu. Sebelah negara dia tu kalau awak belajar peta dunia. Jiran-jiran Korea tu. Nama apa sebuah lagi negara yang mengamalkan ideologi komunis? Negara mana China. Siapa dia tu? Degah agak sikit. Yana ke? Negara China. Negara China. China. Awak dalam PSA tahun bila? Tahun lepas ke? Dia tanya negara komunis. Boleh kan dia jawab negara Amerika? Salah. Ideologi komunis ni bagi Korea Utara. Contoh. Okey, kemudian China. China lah yang paling seha tu. Okey, cikgu nak tanya. Walaupun China tu negara komunis, kita sahih ke tak dengan dia? Kita nega ke tak dengan dia? Berdagang ke tak kita dengan dia? Berdagang ke tak? Berdagang. Berdagang. Awak bayangkan China tu sebuah negara yang hebat kan dari segi perdagangan. Tengok kita hari ni beli barang tu, order Shopee online, Lazada. Barang mari mana belakang awak? Mari dari mana? China. Dari China. Dan kita tengok peniaga-peniaga kita pada hari ini yang jual online tu, seller-seller online Soho tu, kaya raya tu. Mereka ambil barang dari negara mana? Dari mana? China. Mereka pun ambil barang dari China sebab barang murah kan? Sebab apa murah? Murah. Dia panggil tu keluaran dia tu. Kadar keluaran dia ke apa tu kan? Modal dia murah. Jadi kita ambil barang dari China, kita jual. Kita dapat untung. Awak bayangkan kalau hanya kerana disebabkan ideologi mereka tu komunis, kita tak selesai dengan dia. Siapa rugi? Kita lah ke? Kita lah rugi. Kita pun beli barang Shopee. Siapa kita nak murah? Seller Cina jual murah-murah. Jadi kita beli. Macam itulah kita nak royak. Loan ni kita bukan nak kira ideologi dia apa. Adakah dia boleh menjaga kedaulatan negara kita dan boleh menguntungkan negara kita? Bila menguntungkan negara kita, menguntungkan rakyat kita. Dan rakyat kita akan hidup dalam keadaan sejahtera. Cikgu ayat tadi deh. Okey. Jadi dalam keperluan nasional tu ingat. Satu nak jaga kedaulatan. Satu. Okey. Kita boleh buat dasar yang menguntungkan negara kita. Jadi kita gunakanlah kedudukan kita yang strategik ni. Untuk membentuk dasar luar dengan negara-negara serantau khususnya. Okey. Tujuannya apa? Nak jaga kebajikan rakyat kita. Terutamanya yang berada di luar negara. Contohnya macam COVID ni. Okey, apa berlaku kepada rakyat Malaysia, pelajar-pelajar kita yang berada di luar negara? Siapa nak tolong tengok dia ni? Siapa yang nak urus mereka balik ke Malaysia? Siapa lagi kalau bukan kedutaan kita? Kalau tak ada kedutaan, tidak terbela lah nasib mereka. Okey, dan kita tadi kita mengamalkan dasar luar yang bebas. Sebab apa? Sebab kita nak jaga keperluan nasional, nak jaga negara kita, nak jaga rakyat kita. Jadi kita sign dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Okey. Yang kedua last, kita tengok dari segi kepimpinan. Penting kepimpinan. Pemimpin pun kena bijak juga awak. Dari segi kepimpinan, okey. Kenapa apa faktor yang menyebabkan dasar luar ini boleh berlaku? Kebijaksanaan. Siapa? Pemimpin lah. Okay, sebab pemimpin yang bijak dapat menentukan hala tuju negara kita ke arah jalan yang benar. Kita kata, kita sebagai rakyat, kita hanya boleh memilih pemimpin. Okey, kemudian pemimpin itulah yang akan menentukan hala tuju negara kita. Sebab itulah kita perlu memilih pemimpin yang macam mana. Pemimpin yang baik, pemimpin yang hebat dan sebagainya. Sebab kita nak pemimpin itu lakukan yang terbaik untuk negara kita. Barulah besok bila pemimpin kita melakukan sesuatu tindakan tu, kita sebagai rakyat sokong. Sebab apa? Sebab kita tahu pemimpin kita adalah pemimpin yang terbaik. Okey? Jadi pemimpin ni adalah asas penting lah dalam penggubalan
Dasar luar Malaysia. Sebelum dia nak gubal, pemimpin yang bijak-bijak ni dia make it. Gapo matlamat, gapo kita nak. Jadi kena faham kepimpinan. Kepimpinan tu penting. Jadi pemimpin yang macam mana ni? Yang kita nak ni. Pemimpin tu kenalah peka akan perkembangan peringkat antarabangsa dan perubahan yang berlaku bagi menentukan hala tuju dan juga dasar luar negara. Perlu peka lah. Peka kepada apa yang berlaku, perubahan yang berlaku di peringkat antarabangsa dan juga di peringkat serantau. Tak kira lah, kena peka kepada perubahan yang berlaku. Perubahan yang berlaku. Supaya bila kita buat hala tuju tu, dasar luar negara kita tu up to date. Up to date. Bersesuaian dengan keadaan pada masa tu. Kalau kita tengok law ni COVID, macam mana dasar luar kita berbeza. Kita tengok bagaimana dasar luar kita pada zaman tsunami dulu. Bagaimana? Mengikut perubahan semasa. Barulah up to date. Up to date. Barulah sesuai dengan zaman. Janganlah tiba-tiba kita ni duduk abad ke-21 tapi dia punya corak pemikiran pemimpin tu masih lagi zaman Kesultanan Melaka. Tak boleh lah gitu. Dia kena sesuai. Okey, kita tengok pada tahun 1990-an. Baru lagi ni awak. 1990-an. Hak mana lahir pada tahun 90-an? Cikgu ni lahir tahun 70-an. Gitu deh. Jadi baru lagi deh. Merupakan satu perubahan sikap pemimpin yang sebelum ini cenderung kepada negara maju. Dan royaknya, sebelum 1990-an ni, negara kita, sikap pemimpin di negara kita ni cenderung, dia kata cenderung fokus kepada negara mana? Cenderung kepada negara maju. Maksudnya, kita menjadikan negara maju sebagai idola kita. Sebagai apa? Sebagai apa ya awak nak royak ni? Kita nak buat dasar luar negara kita ni, kita tengok kepada contoh negara maju. Macam itulah. Okey, contohlah negara maju yang kita puja-puja lah dulu. Negara apa awak Negara maju yang menjadi idola kita suatu ketika dahulu. Siapa boleh bagi contoh ke cikgu? Sebelum tu. Negara Jepun. Negara Jepun, negara Korea, negara-negara timur tu kan. Antara negara-negara maju yang pernah menjadi idola kita. Okay, ASEAN Plus 3, dasar pandang ke timur. Kita melihat kepada negara-negara maju tersebut. Kalau sebelum tu kita tengoklah negara-negara barat tu. Britain, Amerika. Okey, tetapi selepas 1990-an, kita berubah. Sikap pemimpin kita tu berlaku satu perubahan yang mana kita telah menjalinkan hubungan dengan negara sedang membangun. Awak, apa maksud negara sedang membangun? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Negara sedang membangun. Okay, siapa boleh bagi tahu? Cepatlah, cuba. Tak mau? Tak ada orang nak cuba? Okey, negara yang sedang membangun. Tak ada ke orang nak cuba? Tak ada ke? Tak saya akan tanya awak. Okey, negara yang membangun. Negara yang baru nak stabil. Boleh. Okey, bagus. Siapa? Syahirah ke tadi? Okey. Negara yang baru nak stabil. Negara yang nak membangun. Awak, macam kita lah. Kalau kita kecil dulu, kita boleh jalan lalu ke? Tak boleh ke? Ngakak dulu. Ngesok dulu. Dia macam-macam kategori. Sehinggalah kita boleh jalan. Boleh bangun cacing. Jadi negara yang sedang membangun ni merujuk kepada negara baru nak up. Baru nak maju. Ataupun kita panggil negara dunia ketiga. Ataupun kita panggil negara macam bukan negara maju lah. Negara baru nak maju. Belajar nak maju. Jadi negara mana yang dikategorikan sebagai negara membangun awak? Negara membangun ni negara dunia ketiga dah. Okey.
Okey, yang mana negara-negara yang sedang membangun ini kita banyak jumpa lah di Afrika dan juga negara kepulauan di Pasifik Selatan. Tu belum Pasifik Selatan tu. Mana Pasifik Selatan? Lautan Pasifik ni dia ada dua ke awak ke? Kita belajar dah dulu tu masih kat tepak peta dunia. Dia ada dua. Pasifik Selatan dengan Pasifik Utara ke? Jadi negara-negara yang terletak dekat kepulauan Pasifik Selatan. Jadi banyak negara-negara membangun duduk situ. Afrika. Afrika ni mana awak kalau peta dunia? Tapi hari ni cikgu bukan nak mengajar peta dunia dah. Kalau awak boleh kaya, dia kata mana Afrika? Dalam kepala ni mesti nampak dah Afrika tu mana. Kita tengok peta dunia. Okey, jadi kita fokus kepada negara-negara sedang membangun pula. Okey, apa kita fokus kepada negara-negara membangun? Apa kita ada hubungan yang baik dengan mereka? Ada sebab dia. Tapi cikgu tak cerita sebab dia buat apa. Awak tanya cikgu awak lah deh. Okey, dan yang terakhir, kita tengok di persekitaran luar juga menentukan faktor dasar luar kita. Yang mana perkembangan politik, ekonomi, sosial antarabangsa ni berubah semua. Okey, berubah. Menyebabkan penggubalan dasar Malaysia juga berubah. Itu cikgu kata tadi up to date. Kita sesuaikan dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial pada masa tersebut. Jadi kalau dia punya landscape dia tadi, environment, politik, ekonomi, sosial tadi berubah, dasar luar kita juga kena berubah. Okey, barulah sesuai zaman. Okey, gitu. Okey, jadi penggubalan dasar luar negara kita ini ditentukan oleh perkembangan. Perkembangan lah nak menjawab kepada tadilah politik ekonomi sosial tadi. Yang berlaku di peringkat antarabangsa. Yang berlaku pada peringkat antarabangsa lah. Contoh dia bagi ketika era Perang Dingin. Perang Dingin ni bukan belajar dah masa tingkat tepak. Okey. Penggubalan dasar luar negara ditentukan oleh perkembangan yang berlaku pada peringkat antarabangsa seperti ketika era Perang Dingin. Masa Perang Dingin dulu. Cikgu nak cerita ke? Tak cerita lah. Awak tanya cikgu awak deh. Okey, Perang Dingin. Okey, masa Perang Dingin dulu. Kenapa dia masuk Perang Dingin ni awak? Kalau ingat lagi, awak belajar tingkat tepak. Siapa nak jawab? Perang Dingin. Siapa nak jawab? Tak nak jawab ke awak? Sekejap lagi dah jawab. Nak habis dah. Dengan stres-stres. Awak tak ada nak jawab? Perang Dingin. Okey, tak ada. Saya tak nak jawab. Okey, Fasha. Okey, Fasha. Keadaan ketegangan geopolitik setelah Perang Dunia Kedua. Sila cikgu. Betul. Okey, Perang Dingin. Okey, Fasha bagi tahu dia berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Okey. Perang Dingin ni, okey betul, itu peristiwa itu berlaku pada masa tu. Perang Dingin ni dia perang tapi dia perang dalam senyap. Dan tidak melibatkan senjata. Macam kita balah. Kita tak kecek ya dua. Tapi kita balah. Dalam main kita balah. Tapi kita tak perang. Tapi kita balah. Seperti biasa kalau kita tengok kan. Dia tak say. Dia senyap je. Ideologi tak sama dah. Perang Dingin. Perang perasaan panggil. Gitu deh. Boleh tanya cikgu awak lah. Okey. Pada masa itu, dasar luar negara dilihat lebih pro barat. Pada masa itulah. Pada masa tu kita boleh nampak lah pada zaman Tunku Abdul Rahman tu kan. Kita boleh nampak kita punya dasar luar ni ke arah pro barat. Sebab apa? Sebab masa Perang Dingin tu, okey. Kita tengok negara komunis tu dia apa dia? Mencari pengaruh ke. Jadi kita lebih dilihat ke arah pro barat lah pada masa tu. Peringkat awal-awal tu. Okey, tetapi Malaysia dah ubahlah daripada pro barat mula-mula tu kepada tidak berpihak kepada mana-mana pihak pada berdasarkan perkembangan yang berlaku pada tahun 1970-an. Okey, pada tahun 1970-an itu pro barat anti komunis tadi telah berubah kepada dasar
berkecuali. Disebabkan apa? Perang dingin pun disebabkan persekitaran masa tu kita toksik. Kita toksik memihak kepada mana-mana pihak. Masa tu kan pro barat, anti komunis, pro barat mula tu memang ya. Tapi peringkat yang kedua kita toksik dah terbabit dengan terbabit dengan perbalahan tersebut. Sebab kalau kita sokong barat, automatik kita diancam oleh komunis. Kalau kita sokong komunis, automatik kita akan terancam pula oleh pihak barat. Jadi semua negara dunia ketiga pada masa itu, negara membangun pada masa itu telah memilih jalan tengah, iaitu saing belaka dengan kedua-dua kuasa tersebut dan tidak memilih untuk berpihak kepada mana-mana pihak. Okey, jadi itu ialah disebabkan faktor persekitaran. Tapi bagi cikgu lah, semua faktor ni semuanya ada kaitan. Okey, faktor ikatan sejarah. Okey, jadi sebelum kita berakhir, cikgu nak tanya awak lah, awak pejam mata, awak ingat, kalau ikatan sejarah, gapo satu perkataan awak nak royak bila cikgu kata apa yang penting, apa yang awak faham tentang faktor ikatan sejarah? Gapo satu perkataan awak nak royak ke cikgu yang boleh mengingatkan awak tentang faktor ikatan sejarah? Gapo dia? Okey, faktor gapo? Gapo kata-kata tu nak royak? Kalau ikatan sejarah, perkataan yang awak perlu ingat untuk menunjukkan awak faham faktor ikatan sejarah. Gapo dia? Sain lama. Oh, sain lama. Dari bahasa ingat tulis sain lama deh. Sain lama. Sain lama. Kita sudah lama ada hubungan dengan negara-negara tersebut. Sejarah lampau. Okey, bagus deh. Okey, satu perkataan untuk menunjukkan awak faham tentang keperluan nasional. Apa dia? Satu perkataan hak awak nak royak. Bahawa awak faham faktor keperluan nasional. Okey, apa dia? Pertama. Apa dia Aida? Yang pertama? Apa dia? Keutamaan. Keutamaan. Keutamaan apa? Kalau keutamaan kan macam jauh lagi. Kepentingan. Okey, kepentingan menjaga kedaulatan dan sesuatu yang boleh menguntungkan negara. Dah awak ingat ke? Dalam tu cikgu cerita dah tadi. Kita nak jaga kebajikan rakyat kita. Okey, yang ketiga, kepimpinan. Okey, perlunya. Kalau kita kata tentang faktor kepimpinan, pemimpin yang macam mana kita perlu pilih? Bijak. Bijak dan Peka. bijak Peka. dan peka. Okey, betul. Bijak dan peka. Kenapa kita perlu ada pemimpin yang bijak dan peka? Okey. Sebab apa? Menentukan masa depan negara. Okey, supaya kita dapat menentukan masa depan negara mengikut perubahan Semasa. Okey, bagus. Mengikut perubahan semasa. Dan yang terakhir, persekitaran luar pun sangat penting dalam kita membentuk dasar luar negara kita. Okey, perkembangan persekitaran luar kita. Jadi kita kena tahu perkembangan luar kita. Okey, mesti sesuai dengan peristiwa yang berlaku pada masa itu. Okey, politik, ekonomi, sosial dan antarabangsa. Jadilah cikgu nak tanya awak, dalam 4 faktor ni lah, katakanlah dalam periksa dia tanya. Huraikan 2 faktor. Faktor mana awak rasa awak boleh hurai? Awak boleh hurai sekali dalam 4 ni. Mana awak boleh hurai? Awak rasalah mudah bagi awak untuk awak hurai selepas belajar ni. Kepimpinan. Okey, kepimpinan. Okey, bagus. Kepimpinan masuk 2 kata kunci tadi dah. Pemimpin yang bijaksana, peka. Peka kepada peristiwa yang berlaku. Boleh dah tak awak? Lepas tu peralihan fokus tadi kan kepada negara membangun. Okey, boleh?
Lagi selain daripada kepimpinan, mana lagi yang senang? Okey, ikatan sejarah. Senang juga ikatan sejarah. Okay, ingat sahabat lama. Lepas tu bolehlah goreng. Okey, jadi untuk memudahkan awak ingat lagi, awak boleh buat nota. Buat nota, ambil isi-isi penting sahaja. Nota tu ringkas, tepat dan juga padat. Okey. Cikgu tak berapa day nak buat betul-betul nota-nota ringkas dulu ni. Jadi jari-jarilah cikgu buatnya. Okey, masa terlalu padat. Okey, jadi setakat ni faham ke tak apa yang kita belajar pada hari ini? Faham ke tak? Faham cikgu. Okey, jelas deh. Faham, cikgu harap awak fahamlah. Jadi untuk kali terakhir, sejak mencapai kemerdekaan Malaysia menggubah dasar luar yang dinamik dan dilaksanakan untuk memenuhi matlamat menjaga kedaulatan negara serta bebas daripada campur tangan asing. Dasar sebelumnya agak selektif, berubah kepada berbaik-baik. Selektif ni memilih lah. Okey, agak selektif. Mula-mula kan kita bermula dengan pro-barat. Selektif dipanggil. Lepas tu berubah kepada berbaik-baik dengan semua negara. Okey, jadi sebenarnya lah cikgu nak tanya. Hubungan dasar luar ni sebenarnya gapo kita nak? Gapo matlamat utama kita? Apabila kita kata kita mengadakan hubungan luar ni, gapo negara kita nak sebenarnya? Okey, gapo dia? Kita nak gapo? Awak, kita nak gapo awak? Bakpo kita nak menjalinkan hubungan itu gapo? Gapo matlamat utama kita? Untuk Maksud menjamin cikgu, kita keselamatan. menjalinkan hubungan. Bakpo kita menjalinkan hubungan? Untuk keselamatan. Okey, bagus. Untuk menjamin keselamatan negara kita. Okey, dan juga untuk menjamin gapo dia awak? Kok mula-mula sekali. Awak royak banyak kali dah cikgu tadi. Kestabilan. Okey, untuk jaga kedaulatan mula-mula. Bila kita jaga kedaulatan, insya-Allah negara kita akan selamat. Boleh? Okey, jadi awak kata awak dah faham apa yang kita belajar tu? Cikgu akan bagi kuis ke awak dah?